Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayahnya karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Apa khabar anda semua? Saya yakin yang menonton ni adalah ibu bapa yang sangat luar biasa. Saya dapat rasakan bahang semangat dari dalam hati sanubari anda semua. Tadi di awal slot tadi, saya nyanyikan sedikit lagu Allahyarham Tan Sri Ramli mengenai lagu Anakku Zazali. Ini ada kait dengan apa yang akan kita kongsikan pada hari ini. Anak saya degil. Anak saya lebih suka lepak dengan kawan-kawan. Anak saya hanya sibuk dengan Facebook dan internet. Anak saya kalau marah sikit je, mulalah tarik muka, hempas pintu, dan berkurung dalam bilik. Luahan ini mungkin dirasakan atau dikongsikan oleh anda yang menonton sekarang ini. Ibu bapa yang berdepan dengan situasi ini mungkin akan marah, mungkin akan sakit hati, atau merasa putus asa kerana memikirkan yang anda semua telah gagal memainkan peranan sebagai ibu bapa. Ada juga mungkin ibu yang berasa terlampau sedih sebab mungkin anak yang dikandungnya, dilahirnya dengan susah payah dibesarkan, tapi akhirnya tidak mendengar kata. Setengah ibu bapa mungkin mengambil jalan mudah dengan membiarkan sahaja anak-anak mereka, ataupun mencari jalan untuk berkomunikasi dengan anak mereka melalui pembacaan. Tetapi suka saya tekankan di sini, sesetengah bahan bacaan adalah daripada barat. Justru cara mereka melihat isu ini mungkin berbeza dengan cara masyarakat kita sendiri. Menyedari keperluan inilah, Jasa Parenting akan mengadakan webinar Jasa Parenting mengenai keibubapaan, mengenai program keibubapaan. Dan webinar ini sangat sesuai dihadiri oleh ibu bapa yang mempunyai anak remaja maupun anak yang masih bersekolah rendah. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan panelis kita pada hari ini. Beliau merupakan seorang engineer, teknologis, usahawan, juga terlibat aktif dalam kerja-kerja NGO, dan yang paling penting dia merupakan seorang bapa kepada 5 orang anak. Dengan ini saya mempersilakan Encik Ramlan untuk memperkenalkan program webinar Jasa Parenting ini kepada para penonton. Terima kasih Puan Tiara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Puan Tiara tadi, bahawa sangat penting dalam kita membimbing anak kita untuk membentuk satu masyarakat yang kuat. Jadi kami dari Jasa ingin memperkenalkan ataupun untuk launch satu program parenting untuk ibu bapa dapat sama-sama membentuk anak mereka. Jadi konsep kami ini adalah berdasarkan 3 perkara. Pertama sekali adalah berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Yang keduanya berdasarkan pengalaman ibu bapa. Dan yang ketiganya adalah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang kami baca dan kami cuba aplikasikan dalam program tersebut. Jadi ia tidak terlalu teknikal secara akademik, dia lebih kepada pengalaman, lebih kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan juga lebih kepada ayat-ayat Al-Quran. Tadi Encik Ramlan ada sebutkan 3 konsep: Pelan Pendidikan Kebangsaan, Pengalaman, dan Pendidikan ayat Al-Quran. Apa kaitannya program parenting dengan pelan pendidikan? Dan yang paling penting, saya nak tahu apa yang ada di dalam pelan pendidikan sendiri. Boleh Encik Ramlan terangkan? Baik, untuk kaitan antara program parenting dengan pelan pendidikan ini sangat penting kerana pelan pendidikan ini menceritakan satu tempoh waktu daripada 2013 hingga 2025, di mana setiap pelan pendidikan ini ada cerita perancangan negara dalam masa 25 dalam masa beberapa tahun akan datang. Jadi itu sangat penting sebab kerajaan telah mengkaji
keperluan-keperluan apa, ataupun apakah sistem-sistem yang akan dilaksanakan di negara kita. Jadi kita tak boleh terpisah antara keibuapaan dengan pendidikan, sebab ini akan dijelaskan untuk mempersiapkan anak mereka. Pelan pembangunan pendidikan Malaysia ada 6 perkara yang penting, iaitu dipanggil aspirasi pelajar. Yang pertama sekali adalah etika dan kerohanian. Yang kedua, identiti nasional. Yang ketiga, kemahiran bahasa. Yang keempat, kemahiran berfikir. Kelima, kemahiran memimpin. Dan yang keenam, pengetahuan. Jadi ini yang nak diterapkan kepada anak-anak, dan bagaimana ibu bapa dapat mengambil peranan untuk membimbing ke arah mencapai aspirasi pelajar ini. Sungguh menarik apa yang tadi Cik Ramlan telah terangkan tadi berkenaan dengan 6 aspirasi. Namun, bagaimana kita hendak membentuk kesedaran kepada semua ibu bapa dalam mengetahui, mempelajari dan mempraktikkan teknik parenting berdasarkan 6 aspirasi. Mungkin Cik Ramlan boleh terangkan berdasarkan pengalaman pribadi Cik Ramlan. Membentuk kesedaran kepada ibu bapa, kenapa ada 2 perkara. Pertama sekali adalah memperkenalkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini kepada ibu bapa dalam bentuk webinar yang berkala dan berterusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami lihat adalah pelaksanaan keibu-bapaan atau parenting ini dilaksanakan di rumah dan dipantau. Jadi keibu-bapaan ini dia tak boleh dibuat sendiri-sendiri. Dia mesti dibuatkan dalam satu sistem yang mana ada orang yang pantau dan ada satu kumpulan yang melaksanakannya. Jadi saya rasa dengan kedua ini barulah secara itu dapat disampaikan kepada ibu-bapa. Boleh Encik Ramlan sebutkan contoh dalam 6 aspirasi yang tadi Encik Ramlan sebutkan? Okey, antara contoh yang kita laksanakan pada waktu ini adalah program hafazan. Jadi pelajar-pelajar ini daripada umur 7 tahun kita telah terapkan untuk menghafaz ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini kita letakkan di dalam 2 aspirasi yang tertera di aspirasi pelajaran itu. Yang pertamanya adalah etika dan kerohanian, dan yang kedua adalah menguasai lebih daripada 2 bahasa. Jadi program hafazan ini pertama sekali bila dia hafaz Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai dalam Al-Quran ini banyak tentang nilai-nilai diri seorang manusia, macam mana menghormati ibu bapa, macam mana menghormati orang lain. Jadi dengan dengan menghafazan itu kita dapat membentuk daripada awal karakter etika dan kerohanian kepada anak-anak ini. Dan keduanya adalah bahasa. Jadi dalam program hafazan kita ni dia tidak terhenti pada menghafaz saja. Kita akan membentuk anak ini untuk memahami bahasa Arab. Jadi dia boleh sebutkan, terjemahkan dalam maksud bahasa Arab. Jadi untuk apa? Untuk sebab kelebihan kita di Malaysia sebenarnya kita bukan sahaja tahu bahasa Malaysia bahasa Inggeris. Kita sebenarnya dah ada pendedahan awal tentang bahasa Arab, which is dengan menghafaz Al-Quran. Cuma mungkin kita punya daripada dulu kita dah diterapkan hanya untuk menghafaz, membunyikan saja. Jadi kita tak tahu maksud Arab tadi. Tapi bila kita tahu bahasa Arab tadi, kita boleh improvekan kita punya etika dan kerohanian. Selain daripada itu, kita boleh dengan mudah betul-betul kita boleh berfikir dalam bahasa Arab. Itu yang salah satu contoh lah yang kita nampak bagaimana dengan hafazan dan parenting ibu bapa terapkan anak untuk menghafaz dan dia dapat mencapai aspirasi pelajar tadi itu. Baiklah Cik Ramlan, saya nak tanya mengapa program parenting ni perlu kepada ibu bapa? Sebab saya sendiri berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya cikgu juga, mempunyai anak 3 orang. Tapi dalam masa yang sama saya pun macam orang kata kita mengajar, mendidik anak orang lain, tapi anak sendiri pun kadang tak nak terlantar kan. Kadang-kadang saya pening nak terapkan teknik apa dalam mendidik anak saya. Sebab dalam masa sama saya bekerja dekat rumah. Sekarang dalam keadaan sekarang kita bekerja dekat rumah, tapi kita pun kena memantau anak kita juga. Mungkin Cik Ramlan mungkin boleh kongsikan lah berkenaan program yang akan dilaksanakan nanti dan mengapa
program yang begitu penting kepada ibu bapa yang seperti saya dan mungkin ibu bapa di luar sana? Itulah yang kami cuba nak selesaikan, iaitu memang dalam keadaan sekarang ni suasana dia dah jadi begitu, kehidupan kita yang mana kalau kita lihat sekarang ni macam tadi Puan Tiara kata, kita bekerja, mengajar, tapi anak kita pun ada isu-isu yang kita hadapi sama je. Jadi kita perlu wujudkan satu komuniti, satu wadah untuk berkongsi tentang teknik-teknik parenting ni, supaya ibu bapa lain tu dapat apply, dapat laksanakan. Mungkin benda tu dapat membantu beliau. Jadi inilah yang kita cuba adakan, iaitu membudayakan untuk berkongsi bagaimana mendidik anak di rumah. Moga ia memberi manfaat kepada semua. Sebelum kita menutup program webinar pada hari ini, mungkin Cik Ramlan boleh kongsikan sedikit atau simpulkan sedikit tentang perkongsian kita pada hari ini. Harapan kami daripada JASA adalah dengan pelancaran program ini, kita dapat melahirkan satu masyarakat Malaysia yang tertera dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang berakhlak mulia, yang bertanggungjawab, yang berilmu pengetahuan tinggi, yang berketerampilan, dan yang mampu mencapai kesejahteraan diri dan menyumbang kepada diri masyarakat, negara dan dunia. Itu harapan kami. Baiklah, penonton semua, itulah dia harapan yang sangat-sangat luar biasa disampaikan oleh Cik Ramlan. Semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada Cik Ramlan kerana sudi meluangkan masa pada hari ini berkongsi pengalaman, menyampaikan tujuan program webinar ini. Sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya berkongsi sedikit petikan ini. Bukan tentang apa yang kamu tinggalkan untuk anak-anakmu, melainkan apa yang kamu tinggalkan dalam diri anak-anakmu. Semoga anak-anak kita menjadi manusia yang bermanfaat, yang membawa manfaat kepada sesama kita manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.